here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair.
Astaghfirullahaladzim. 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 Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Ya Allah, kami hamba-hamba-Mu hadir pada petang ini untuk mengikuti kursus haji agar kami dapat melaksanakan haji dengan sempurna. Wahai Allah, rasakan diri kita hamba yang penuh dengan pengharapan kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan urusan untuk kita melaksanakan haji, dan Allah Ta'ala memberikan kita haji yang mabrur. Ikut sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku mengikuti kursus haji untuk aku melaksanakan ibadah haji dalam keadaan berilmu kerana-Mu. Ya Allah, kurniakan aku haji yang mabrur. Ya Allah, mudahkan urusan permohonanku. Ya Allah, mudahkan urusan perjalananku. Ya Allah, berikan keselamatan dan kesejahteraan kepada keluarga dan harta yang kami tinggalkan. Ya Allah. Okay. Jadi itu niat. Bila kita niat, azam kena kuat. Okay. Tak boleh tuan-tuan datang kursus ni, alah kita kursus je, ada rezeki kita kursus je lah. Tak, tuan-tuan kena ada tekad untuk pergi. Yang pergi, yang menyebabkan kita pergi haji itu bukan tabung haji. Yang menyebabkan kita pergi itu Allah. Ya. Jadi kalau tengok register tu tahun 2040, kalau tengok gaya mau sempat meninggal dulu. Tapi yang bagi kita pergi bukan tabung haji. Yang bagi kita pergi ialah Allah Ta'ala. Solat hajat banyak, bertawassul dengan kebaikan, insya-Allah Allah Ta'ala akan mudahkan urusan pergi. Merayu juga, ya, mohon pada Allah. Manalah tahu dalam beribu-ribu orang yang merayu, tiba-tiba Allah Ta'ala gerakkan kepada petugas tabung haji untuk pilih kita suami isteri, ada kosong, ada dua orang menolak sebab anak dia nak kahwin dan sebagainya. Allah Ta'ala gerakkan hati orang tu, tak dipilihnya kita. Padahal nak gerakkan benda tu kena bayar duit, kena bayar itu. Kes pekerja tabung haji kena dakwah, rasuah, pasal nak cepat kan, 1,000 satu kepala. Ni kerja travel, ya, kerja travel, ya. Jadi travel ni dia yang penting pergi, dan orang pula tanya nak pergi tak, tambah sikit 1,000, maka dia tu dibayar pergi kepada pekerja yang menguruskan pergi tak pergi. Maka takdir sedemikian, takdir pergi haji sedemikian adalah takdir yang diizinkan oleh Allah tetapi tidak diredai. Nampak? Ya? Dapat pergi tetapi tidak diredai. Berbanding kita mohon merayu
Tak kisahlah merayu nangis-nangis pun tak apa. Yang penting jangan bawa parang mudah kata saya. Kata orang tabung haji, kita akan bagi segera dua perkara. Pertama, orang yang qada haji tahun lepas dia ada masalah qada haji, maka tahun ni dia pergi. Yang kedua, datang tamu haji bawa parang, kita lagi bawa pergi haji bawa parang bawa apa, tak ada kebaikannya. Okey, jadi kita mohonlah Allah Ta'ala yang gerakkan semua sekali, sebab sekarang ni memang setiap zaman saya 2003 tabung haji telefon, Mela pergi, jom kata. Tak nak kata dia. Diraya-raya itu, Mela pergi, tak nak. Sekarang kita raya kat dia, nak pergi, tak boleh. Tunggu giliran. Sebab dulu sebelum 2005 kata silap, kita boleh pergi sampai 50-60 ribu orang setahun. Sekarang ikut penduduk berapa juta? 25 juta, bermakna 25 ribu, paling 26 ribu. Jadi tu sekatan-sekatan. Jadi yakin saya nak tanamkan bagi tuan-tuan yang perempuan yang datang kursus tapi tarikh entah bila tak tahu ustaz, bertawassullah dengan datang majlis ilmu, sudah azam Allah Ta'ala pandang ni orang ni sungguh. Ada yang daftar tak datang kursus, Allah tengok macam tak nak pergi tapi tuan-tuan daftar, datang, InsyaAllah cairlah setahun 2 tahun, mudah-mudahan paling-paling 2 tahun lah kita lepas daftar, mudah-mudahan kita akan pergi. Okey, jadi hari ini ialah sejarah dan pengenalan tanah suci. Okey, boleh tengok nota kalau tak berapa clear, digoreng-goreng sikit nanti mesti betulkan. Saya buka Quran sekejap. Dalam surah Baqarah ayat 126 kisah tentang Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail, dan kemudian meninggalkan anaknya di Mekah yang ketika itu kering kontang. Lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminah. Ini doa Nabi Ibrahim yang dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah tempat ini negara yang aman, warzuq ahlahu minats thamarat, dan kurniakan penduduknya daripada buah-buahan, man amana minhum billahi wal yawmil akhir, bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu dalil tentang Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail. Tuan-tuan yang nak pergi jadi macam Nabi Ibrahim, ibu-ibu yang nak pergi jadi seperti Hajar, anak yang ditinggalkan di rumah yang tak pergi haji kena jadi Nabi Ismail. Sebab contoh dia senang, contoh anak tuan-tuan ni dah cik Nabi Ibrahim dah ada dah, Siti Hajar dah ada anak ni. Sekarang contoh anak sekolah menengah cuti sekolah baru ni, kita nak hantar dia pergi camp. Kita tak adalah kata contoh Nabi Ismail tu suruh sembelih, tak. Apa reaksi dia apabila nak dihantar pergi camp? Long ni lepas PMR
ayahnya nak hantar pergikan tahfiz sebulan. Kadang-kadang anak kita baru buat muka sikit je. Worst kita kau ni kan, kalau ayah cakap pasal camp ni je kau boleh tuan-tuan pernah fikir tak ibu bahawa dia tu buat muka sikit sebab nak sedapkan hati dia. Dia dah rancang dengan kawan dia lepas piyamah nak gini, tiba-tiba bapak dia kata pergi camp tahfiz, dia buat sebenarnya dia baru nak baru rancang kawan-kawan bapak aku nak suruh pergi camp pula, tapi sebenarnya dia sedang menyabarkan diri. Kita sebagai ibu bapa kadang-kadang terlupa bahawa anak kita baik tau, tapi kita nak lagi baik. Memanglah kita nak lagi baik, sehingga kita terlupa segala kebaikan dia. Dia dengar cakap kita, bila kita suruh pergi camp dia pergi, dan kadang-kadang bila dah balik camp, contoh pergi camp 3 hari, lepas 3 hari kita tunggu. Ini ada ciri Nabi Ismail kan, dia tunggu pukul 3 tak sembahyang zuhur lagi, 3:30 tak sembahyang. Long sekejap, ayah hantar kau pergi camp kan, kau tengok 3:30 kau tak sembahyang. Macam ni kau pergi camp, dia tak guna kau pergi camp juga. Kita selalu kira kat ujung dia. Pernah tak kita kira dekat awal dia? Waktu kita hantar anak kita pergi camp, waktu dia dah sampai ke tempat camp tu, ucap terima kasih Long. Ayah nak ucapkan terima kasih sebab Long sudi pergi camp. Sebab dia pun tengok bapak dia, ayah okey, ayah okey. Dia dah dapat sebenarnya. Dan bila kita balik, dia telefon mak cuba tengok ayah tu, kenapa tadi dia ucap terima kasih kat Long, tak pernah dia buatnya. Long risau lah, mak kenapa, takut ayah meninggal pasal buat benda pelik. Sebenarnya anak kita dah dapat dah, anak kita tuan kadang sembahyang 2:30, tapi kita marah dia macam dia tak sembahyang langsung. Betul? Sama lah ni ustaz kan, tapi sebenarnya anak kita dah banyak buat baik lah, dah banyak buat baik berbanding anak orang lain tak sembahyang langsung. Jadi step pertama hendaklah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dikurniakan anak yang begitu. Kita tengok muka dia, maka kita syukur, Allah Ta'ala tambah kebaikan. Yang kita tengok dia dah sembahyang cukup, tapi macam dia tu bersalah je tak habis. Sedangkan anak orang lain tak sembahyang, tak ada rasa bersalah pun. Kita nak lambat sikit sembahyang, kita henyak dia. Jadi maka dengan sebab itu kita nak dia itu menjadi seperti Nabi Ismail AS yang ditinggalkan oleh ibu bapanya dan diuji. Cuma yang bab Nabi Ismail ni tak payah ikut sangat lah, pasal sekarang susah nak cari menantu yang betul-betul perfect kan Nabi Ibrahim datang kan, macam mana ni duduk dengan si Mail ni kan, dia tak tahu Nabi Ibrahim datang. Duduk dengan Mail susah duduk ni. Akhirnya kirim salam dengan suami kau, cakap dengan dia tukar benda rumah tu. Bila Nabi Ismail balik, istrinya ya, bang tadi ada orang tu datang, dia tanya saya tentang rumah apa semua kan, lepas tu dia pesan kat saya suruh tukar benda rumah. Maka akhirnya Nabi Ismail ceraikan isteri dia. Dia pun dah kahwin dengan yang lain pula. Maka datang Nabi Ibrahim AS, dia mana isterinya tak kenal yang tu bapa dia, kerana jauh Mesir ke Mekah tu. Maka tanya macam mana duduk dengan si Mail, contohnya ayat begitulah. Alhamdulillah, walaupun susah, bahagialah kami pakcik. Sebab apa? Mail ni gini-gini, saya pun ada tolong. Maka sampaikan salam pada Ismail, nyatakan pada dia kekalkan benda rumah tersebut. Maka disampaikan salam, itulah sebenarnya ayah aku Nabi Ibrahim AS, dan dia kata kau tetap bersama menjadi isteri aku kerana kebaikan kau. Jadi kalau tuan-tuan ikut yang macam ni, asyik bercakap berai lah nak kita kan. Yang ni sabar, didik saja dia. Kemudian kawasan yang tidak berpenghuni, laluan kabilah dagang di situ.
Suku Jurhum ni tuan-tuan adalah bangsa Arab daripada Yaman. Ya. Ketika mereka hendak ke Kaabah, mereka dalam perjalanan berdagang, maka mereka melihat Siti Hajar ketika itu telah duduk bersama Ismail dan didapati punca air dapat di situ. Air apa? Air Zam-Zam. Itu kisah dia tuan-tuan dah baca kan. Kalau antara bukit, katalah sini Safa, sini Marwah, dekat sini Nabi Ismail, dekat sebelah ni Kaabah. Jadi lari, Siti Hajar lari sana, ulang alik Nabi Ismail hentak kaki, nangis, nak susu, maka akhirnya dia hentakkan tu keluarlah air Zam-Zam. Di sebelahnya itu adalah Kaabah yang belum dibina. Jadi kalau tuan-tuan siapa pergi umrah? Tahun bila pergi umrah? 2000 boleh masuk bawah tak? Tempat Zam-Zam. Okey. Tahu kan? Okey, saya pun pergi 2012 dah tak ada. Dulu boleh masuk ke bawah. Ya, dekat kawasan tawaf tengah-tengah tu ada satu lorong boleh masuk bawah untuk kita minum air Zam-Zam, ambil wudu, dan sebelahnya itu adalah telaga Zam-Zam. Tapi sekarang dia dah tutup habis dah. Sebab orang terlalu ramai tawaf, maka disitulah hentakan Nabi Ismail. Sebab tu kalau kita pergi ke Masjidil Haram, waktu kita nak sa'i, wahai Hajar, di sinilah kau berulang-alik dalam keadaan kau tidak mempunyai suami, ditinggalkan. Ya. Waktu di sebelah tu, waktu di atas tawaf tu, Nabi Ismail diletakkan di kawasan ni, dia menangis. Ya, jadi kita nampakkan perasaan-perasaan tersebut. Kemudian Nabi Ismail dijodohkan dengan anak kaum Jurhum Arab, penguasaan kaum Jurhum 2 abad. Ya, mereka sama-sama mentadbir. Suku Khaza'ah dari Yaman kuasa Mekah dengan menguasai kaum Jurhum. Qusay Ibn Kilab menyatukan suku Arab menjadi satu bangsa atau kabilah Quraisy yang disegani. Ya, Qusay bin Kilab ni adalah keturunan Nabi. Kalau kita belajar berjanji, Rasulullah SAW dilahirkan semasa kebimbangan Quraisy di bawah pimpinan Abdul Muttalib. Rasulullah menawarkan penguasaan musyrik Quraisy atas Mekah pada bulan Ramadan 8 Hijrah. Kita pun belajar sejarah surah Al-Fil tentang tentera Abraha yang menyerang kota Mekah, dan akhirnya mereka diserang oleh burung-burung yang membawa batu-batu dari neraka. Itu dah biasa. Cuma apakah iman Abdul Muttalib? Abdul Muttalib ni kategori apa? Masuk syurga ke tak masuk syurga Abdul Muttalib? Yang itu layak. Abdul Muttalib, Siti Aminah, Abdullah, satu bab. Abu Talib lain bab dia. Kenapa? Siti Aminah sebelum Rasulullah dilantik menjadi Rasul. Abdul Muttalib sebelum dilantik menjadi Rasul. Ya. Manakala Abu Talib dia meninggal setelah Nabi dilantik menjadi Rasul. Jadi Abu Talib matinya dalam neraka, manakala Abdul Muttalib, Siti Aminah dan yang lain-lain dia setengah pendapat daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, mereka disebut sebagai ahli fitrah, masuk ke dalam syurga. Ya, masuk ke dalam syurga. Rasulullah SAW ketika umur dia 6 tahun, Siti Aminah meninggal dunia. Ketika umur dia 8 tahun, maka datuk dia meninggal dunia. Selalu kalau saya ceramah dekat budak-budak sekolah, saya kata, saya bayangkan pada mereka, tuan-tuan ibu-ibu, kalau kamu bayangkan ada seorang nama dia Muhammad, tapi bukan Nabi Muhammad kat Malaysia, sekolah tadika, umur dia 6 tahun. Kita nak selami perasaan Nabi Muhammad. Katalah dekat tadika hari itu cikgu tanya, hari ini kita akan belajar apakah cita-cita. Okey, sebelum cikgu tanya cita-cita, cikgu nak tanya apa pekerjaan ayah. Ali, ayah kerja apa? Ayah cikgu. Aminah, ayah kerja apa? Ayah saya kerja doktor.
Abu, ayah kerja apa? Ayah saya kerja peniaga. Tiba-tiba ditanya Muhammad, Muhammad, ayah kerja apa? Agak apa pasal Muhammad? Kalau Muhammad kat Malaysian, dia pandang cikgu. Muhammad, tak dengar ke cikgu tanya, ayah kerja apa? Saya tak ada ayah cikgu. Nabi Muhammad rasakan kan, perasaan tidak ada ayah. Kalau zaman sekarang ni budak-budak kadang-kadang mulut dicabul. Tak ada ayah, entah-entah kata dia. Tahulah budak sekarang kan, entah-entah. Nabi Muhammad, kita bayangkan Muhammad tadi, dia balik rumah sedih, kemudian mak dia pujuk. Tiba satu ketika 6 tahun sekolah tadika, Nabi Muhammad umur 6 tahun. Analogi yang Malaysia nama Muhammad tadika ni, tiba-tiba dia tunggu mak dia datang. Mana ibu ni? Pukul 11.30 patut datang, tak datang. Pukul 12 tak datang. Kemudian telefon berbunyi. Apa? Baiklah, saya akan beritahu pada Muhammad. Muhammad pun tengok cikgu. Cikgu, siapa telefon? Dia tengok muka cikgu tu macam sedih ya. Cikgu, kenapa sedih? Pak U telefon ke? Dia macam cikgu. Sedangkan cikgu tu nak buat ayat macam mana nak beritahu Muhammad maknya meninggal dunia. Umur 6 tahun tuan-tuan dia dah boleh faham. Dah boleh faham. Kalau umur 3 tahun dia tak faham. Ada sepupu saya dia meninggal, perempuan. Masa bagi kubur tu elok dia tengok mak dia masuk dalam kubur. Elok bila dia terasa. Dan kalau tuan-tuan bayangkan tuan-tuan adalah bapa kepada budak ni, malam hari bila dia mencari dia waktu nak tidur pukul 11 dia akan gilik. Dia gilang kamu, dia gila apa? Last kali pergi ayah, ya ibu mana? Cuma yang tuan-tuan maksudnya situasinya tuan-tuan saya main macam mana kena jawab? Ibu kan tak ada. Kenapa ibu tak ada? Ibu kan duduk dalam kubur. Kalau macam tu kita tidurlah kat kubur ibu. Dia juga macam tu. Maka Nabi Muhammad pun rasa pasal itu. Setelah kematiannya, ibu kemudian dia duduk dengan atuk dia Abdul Muttalib. Ketika umur Nabi 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Saya buat analoginya, kalau di sini sekolah kebangsaan darjah 2, hari-hari atuk dia belanja, mula-mula tak nak duduk dengan atuk, dah mula sayang, tiba-tiba satu pagi nak pergi sekolah, tanya ni atuk mana? Ni darjah 2, atuk ada ke bila? Lepas subuh tadi atuk tidur penat agaknya. Ni tok cepatlah, nanti kan lambat. Cikgu Rizal tu lah ketua disiplin, garang pula dia tu. Dia panggil atuk. Dia pun tengok, tok, atuk tak bersuara. Dia buka pintu, atuk dia tengah mari. Tok, bangun atuk. Tok, bangun atuk. Tok, senyap. Dia dah mula rasa sesuatu. Ni, atuk tak bangun. Ni datang, bang, bangun. Hantar anak di sekolah, nanti lambat. Senyap ya. Cek, nafas tak ada. Cuba bayangkan bagaimana nenek tu nak bagi tahu pada cucu dia yang baru 2 tahun mak dia meninggal. Dia baru nak mula gembira, duduk dengan atuk dia pandai pujuk, beli jajan, beli mana. Tiba-tiba nenek cakap, Muhammad, atuk dah meninggal. Barang pasti memberi satu impak yang besar kan. Tapi Nabi Muhammad rasa perasaan tu. Tetapi Nabi Muhammad tidak halang untuk dia jadi orang yang hebat. Jadi akhirnya Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul dan kemudian dapat kembali dalam bulan Ramadan pada 8 Hijrah untuk menawan semula Makkahul Mukarramah. Dan ketika mula-mula Kaabah itu ditawan oleh Rasulullah tanpa pertumpahan darah, siapa yang azan kan? Bilal bin Rabah. Bilal ni warna kulitnya hitam gelap. Maka dia naik atas Kaabah dan dia azan, tuan-tuan. Maka ketika dia azan dalam keadaan yang menusuk hati semua. Rasulullah menangis, Abu Bakar menangis, semua sekali menangis. Maka ada pula suara-suara sumbang. Apa disebut?
gagak hitam telah naik ke atas Kaabah mencemar. Ini orang-orang musyrikin yang tidak sukakan kepada Bilal bin Rabah, dahlah dihitam kemudian naik atas Kaabah, satu kemuliaan. Ini menunjukkan Islam tidak pernah melihat kepada wajah, tidak pernah melihat kepada siapa dia, asalkan Islam yang dia bawa maka dia hendaklah dimuliakan. Sejarah Bilal tuan-tuan, sebab apa nanti bila kita sampai Kaabah, tuan-tuan bayang Kaabah, tuan-tuan nampak Bilal naik atas Kaabah. Masa tu Kaabah tak adalah besar macam sekarang. Bilal azan, tuan-tuan rasakan di tepi ni Rasulullah, di tepi ni Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan sebagainya. Maka Bilal azan. Maka apabila Bilal azan, maka bersaut-sautanlah kegembiraan mereka. Tulas sekali Bilal azan. Dan kemudian setelah Rasulullah wafat, Bilal tak nak azan lagi. Kenapa? Setiap kali azan Bilal rasa sedih. Teringat siapa kan? Rasulullah SAW. Kemudian Bilal minta izin pada Abu Bakar nak duduk Syria. Abu Bakar tak bagi. Bilal jumpa Abu Bakar. Ni bijak Abu Bakar, ni Bilal dengan, wahai Abu Bakar, waktu kau bebaskan aku ketika aku menjadi hamba kepada Umayyah, kerana apa? Abu Bakar jawab, kerana Allah. Kalau kau bebaskan aku kerana Allah, kenapa kau halang aku untuk berhijrah ke Syria? Abu Bakar dengan berhati pun membenarkan, sebab Bilal rasa sangat sedih Rasulullah tak ada. Sampai di Syria, Umar dapat menakluk Baitul Maqdis, dan kemudian apabila menakluk Baitul Maqdis, sahabat bagi tahu, wahai Umar, Bilal ada di sini. Maka Umar pun panggil, wahai Bilal, azan. Bilal tak nak azan. Sahabat kata, wahai Bilal, ini perintah Amirul Mukminin. Bilal pun azan. Maka Bilal azan, menangis seluruh para sahabat kan peringatkan Rasulullah SAW. Kemudian tak lama pada tu Bilal mimpi, wahai Bilal, kau tak nak ziarah aku ke? Kata Rasulullah dalam mimpinya. Maka Bilal pun terus bergegas, bangun daripada tidur tu, terus pergi ke ke Madinah. Dan sampai di Madinah waktu subuh, didapatinya Bilal mesti tidak ada. Maka dia pun naik ke atas mimbar di Masjid Nabawi. Bilal pun azan. Bila Bilal azan, tuan-tuan, Bilal azan, maka seluruh orang-orang di Madinah terkejut dan rasa sayu dalam fikiran mereka. Bukan teringat akan Bilal, dalam fikiran mereka, adakah Rasulullah hidup semula? Kerana kerinduan yang mendalam mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita tanamkan sifat rindukan Nabi lagi Masjidil Haram. Rindu sama Nabi. Kalau tengok makam Nabi, kita terapkan rasa rindu ziarah Nabi. Itu kisah tentang tanah haram Mekah. Okey. Tanah haram ni kan, kalau orang dalam ihram boleh tak bergambar? Boleh. Kalau dah tawaf wida, boleh tak bergambar? Tawaf wida tahu apa? Tawaf lepas naliyah. Tak boleh bergambar. Tak boleh bergambar. Bila boleh bergambar? Selepas keluar daripada tanah haram. Ada border dia. Itu tujuan kita tahu. Minimal sebenarnya sampai kat masjid terapung tepi laut tu, situ boleh bergambar. Sebelum pada tu dia ada border dia, dalam bas kita tak tahu, tak payah mengambil gambar. Kerana tanah haram itu adalah tanah yang telah diisytiharkan oleh Allah Ta'ala, daripada sejak Baitul Ma'mur di atas ni Kubah kan, bawah Mekah Kaabah, atas adalah Baitul Ma'mur, malaikat tawaf. Sebab itulah kemuliaan Masjidil Haram. Sejarah Kaabah pula. Sejarah Kaabah tengok buku tu. Rumah ibadat yang pertama didirikan di muka bumi. Binaannya dari satu pula dia gerak sendiri ni. Okey.
Benarnya dari batu yang diambil dari 5 buah gunung, Jabal Lubnan, Turziata sebut tahu kat mana, Tursina Mesir, Judi yang tempat Nabi Nuh mendarat, ya, dan bukit Jabal Hira, Gua Hira. Maknanya Nabi Ibrahim AS mengambil batu ni daripada Lubnan, daripada Mesir. Turziata tu sebut maaf, tak tahu di mana tempatnya. Judi ni dekat belah-belah Turki kat atas sana. Kemudian Jabal Hira, maka dikutip batu-batu ini, kemudian dibawa kepada Kaabah untuk dibina. Telah dibina sebanyak 3 kali sebelum pembinaan Kaabah oleh Nabi Ibrahim. Pembinaan tersebut dibuat oleh para malaikat, Nabi Adam dan Nabi Sis, tempat yang sama, tetapi bentuknya mungkin hanya just letak batu saja sebagai tanda situlah pusat bumi, atas Baitul Makmur mereka bertawaf, ya. Kemudian ukuran pembinaan oleh Nabi Ibrahim adalah seperti berikut: tinggi 14 meter, panjang 12 meter, lebar 11 meter, ya. Dia kurang besar ni enggak tiang, ya. Dan ni tiang Kaabah ni tawaf besar. Maknanya 10 minit siap lah gitu. Itu kata kita. Tapi bila dah masuk dalam tu, mengambil masa 40 minit kadang-kadang untuk kita tahu. Setengah jam tu paling cepat lah. Setengah jam paling cepat, kerana ramainya orang. Pembinaan semula Kaabah dibuat pada zaman bangsa Quraisy, iaitu ketika Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun. Kisah selepas banjir, maka Hajarul Aswad nak diletakkan semula untuk pembinaan tersebut. Maka siapakah orang yang paling layak untuk meletakkan? Maka mereka menyebut ialah seorang pemuda bernama Muhammad yang digelar sebagai Al-Amin. Kemudian Rasulullah pun sepatutnya dia boleh letak, tetapi dia kata maka Hajarul Aswad ini diletakkan di atas perca, dan kemudian wakil suku kaum mengangkat sama-sama. Nampak? Itulah hikmah Rasulullah di dalam mentadbir. Pembaharuan dan pemilihan semula dibuat pada 1417 atas arahan Raja Fahd dan King bin Abdul Aziz. Raja Fahd membesarkan semula. Sejarah Masjidil Haram. Suatu kawasan yang meliputi Kaabah, Al-Mataf tempat tawaf, dan ruang solat. Pada peringkat awal dari zaman Nabi Ibrahim hingga ke zaman Qusay bin Kilab, Masjidil Haram adalah sebuah kawasan tanah lapang tanpa sebarang bangunan. Tahun 17 Hijrah, kawasan Masjidil Haram diperluaskan oleh Khalifah Umar dan kemudian diperbarui oleh Khalifah Osman bin Affan pada tahun 26 Hijrah. Proses pembesaran berterusan di semasa ke semasa di bawah penguasa tanah haram, sehingga yang terbaru sekarang tuan, Masjidil Haram diperbesarkan lagi. Ini bentuk dia lah. Ada gambar kan? Yang memanjang tu apa yang memanjang? Safa dan Marwah. Okay. Safa dan Marwah dia tidak termasuk dalam masjid tau. Bermakna orang yang uzur boleh berada di kawasan itu. Safa dan Marwah dia bukan masjid. Nampak tu pintu telaga Zam-Zam. Sekarang kita tak boleh masuk lah. Kaabah, makam Ibrahim, Hijr Ismail. Makam Nabi Ibrahim ni bukan makam tempat dia kubur, tempat dia berdiri untuk membina Kaabah. Ya, itu sejarah dia. Okay. Teruskan sikit. Tuan-tuan boleh tengok tu. Kaabah tu. Kaabah tu yang tengah-tengah hitam tu. Yang tengah-tengah hitam. Okey, ambil gambar yang Kaabah betul ni. Yang tu. Tuan-tuan tengok. Agak-agak Malaysia kan Malaysia? Malaysia menghadap mana?
penjuru tuan-tuan, yang nombor satu ialah penjuru Hajarul Aswad, ya. Kemudian sebelahnya rukun Iraqi, sebelah nombor 10 rukun Syami, nombor 9 rukun Yamani, ya. Yang nombor satu rukun Hajar Aswad. Agak-agak Malaysia rukun apa yang kita menghadap ni? Masjid ni sampai terpaksa disenyapkan kan? Ya, sebenarnya untuk makluman tuan-tuan, kebetulan bahawa kita punya penjuru adalah menghadap Hajarul Aswad. Masya Allah, ya. Tak hebat Allah Ta'ala letakkan Malaysia ni menghadap ke Hajar Aswad. Dia bukan menghadap rukun Syami atau rukun Yamani, dia menghadap Hajarul Aswad. Maknanya kita ni, yang kita ni kiblat ni, menghadap dia adalah penjuru Hajarul Aswad. Itu kemuliaan Malaysia. Allah Ta'ala bagi kemuliaan. Okey, jadi kita kenal sikit Kaabah. Nombor satu Hajarul Aswad. Hajar Aswad dan batu je besar-besar ni je, ya. Ada 5 batu disimenkan di situ, ya, dalam lubang tersebut, ya. Kemudian nombor 2 pintu Kaabah. Yang ketiga pancuran emas, okay. Yang keempat Sazarwan, itu tembok tepi keliling tu namanya Sazarwan, Sazarawan, ya. Yang kelima Hijr Ismail, yang kelima. Tuan-tuan kalau niat dapat masuk dalam tu pun dah bagus dah. Kalau dekat Mekah niat dapat masuk Hijr Ismail, niat dia. Kalau dekat Madinah dapat masuk Raubah, dua tu. Boleh tak niat nak masuk dalam Kaabah? Niat je, mana tu rezeki kan, ya. Tuan-tuan tiba-tiba terpilih jadi calon, jadi Perdana Menteri, saya kata kalau pergi sana confirm dapat masuk dalam, ya. Mas tu ibu bukan isteri Perdana Menteri kan, dapatlah sekali. Jadi doakan suami jadi Perdana Menteri, dapat masuk dalam, ya. Jadi nak masuk dalam itulah keistimewaan, ya. Hijr Ismail. Okey, cuba tengok Hijr Ismail, gambar Hijr Ismail tu dalam tuan-tuan buku yang sana pun ada. Masuk dalam lingkungan itu sembahyang menghadap ke mana? Ke Kaabah. Okey. Jadi kat situlah kita nak mustajab doa, tetapi kita lupa jaga jangan lalu depan orang solat. Jadi sangat jaga. Biar kita tunggu. Maksudnya masuk dari tepi sikit-sikit, lalu celah orang sembahyang tak apa, jangan lalu depan orang solat, ya. Kita nak dapat tempat mustajab. Hijr Ismail tempat mustajab. Pancuran emas pun sama juga, bawah tu tempat mustajab. Kemudian Multazam ni yang keenam, antara pintu dan Hajar Aswad tu, kalau dapat melekat kat situ tak nak lari orang. Itu ada tempat yang mustajab, ya. Makam Nabi Ibrahim yang ketujuh. Yang ke-8 rukun Hajar Aswad, itulah penjuru Hajar Aswad. 9 rukun Yamani, 10 rukun Syami, 11 rukun Iraqi, 12 kelambu Kaabah. Kita ada replika Kaabah, ya. Nanti waktu sesuai kita akan tunjukkan di situ insya-Allah. Okey. Amalan di Masjidil Haram. Ini amalan dia lah sekiranya kita dapat berada di Masjidil Haram. Saya nombor 13, ya. Nombor dalam buku ada nombor 13. Sebentar, ya.
Okey, kalau tengok di situ nombor 13, dia sebenarnya nak tunjuk line maksudnya tu. Ya. Line ataupun 13 tu lampu hijau. Di hujung line tersebut. Ya. Untuk makluman tuan-tuan ya, tahun 2003 saya pergi, line hitam ada lagi, line hitam. Ya. Masa tuan-tuan pergi sekarang ni 2012, line tu tak ada. Saya pergi pun dah tak ada. Kenapa line tu tak ada? Ya. Sebab apa? Bila line hitam tu ada, kan biasa kalau kita belajar sunat tawaf mula dengan kaki kanan. Jadi bila ada line hitam sana penjuru ada lampu warna hijau. Ni contoh, ni Hajar Aswad, sana lampu hijau. Yang ni line hitam. Bila sampai line hitam dia semua je itu yang jadi jam tu je. Jadi okey, dapat pusing lagi. Bila pusing lagi nak sampai akhirnya jam. Lalu kerajaan Arab Saudi hapuskan line hitam tu, dia bagi lampu hijau. Pasal tu kat sini dia dah padam dah. Yang dalam komputer dah padam, yang situ dia terlupa padam. Tapi bagus juga kita belajar sejarah. Bagus soalan tu. Itu line hitam yang ada untuk permulaan tawaf. Tapi line tu dah tak ada. Line tu dah tak ada. Terima kasih, bagus. Okey, amalan di Masjidil Haram. Agak-agak kan, kalau tuan-tuan pergi haji, sempat tak nak khatam satu Quran? InsyaAllah boleh. Ya. Cara dia yang kena, sebab waktu haji ni adalah 40 hari. 40 hari itu lama tau. Ya. Ada uru-uru untuk memendekkan 2 minggu. Ya. Dulu sekejap. Tuan-tuan lebih suka 2 minggu ke 40 hari? Pasal tu dia tadi, pasal jemaah suka 40 hari. Terutama kaki tangan kerajaan. Dah cuti kan? Cuti tanpa rekod. Dah elok-elok dapat dia haji 40 hari. Berapa? Kerajaan dia ikut cuti. Kalau pergi haji 2 minggu, cuti 2 minggu je lah. Kalau pergi haji 40 hari, 40 hari dah. Ya. Kenapa 40 hari? Cuci tu. Kenapa 40 hari? Tuan-tuan pernah dengar tabligh keluar 40 hari mana? Ke tuan-tuan dah pernah keluar 40 hari? Kenapa tabligh dia guna istilah keluar 40 hari? Sebab 40 hari membina kematangan peringkat pertama. Kalau seseorang nak istiqamah, jemaah tabligh ni dia keluar 40 hari, solat berjemaah tak tinggal, hari 41 dia tak akan tinggal solat berjemaah. Jadi kalau seseorang itu berazam untuk istiqamah solat berjemaah, maka kalau dia pergi haji, insyaAllah. Sebab tu tuan-tuan, setakat ni ramai saya dengar orang balik haji dapat hidayah. Ramai sangat. Ya. Saya mula di masjid Ustaz lepas balik haji. Balik haji saya terus istiqamah. Kenapa? Sebab masa 40 hari itu cukup untuk mendidik dan mentarbiah. Ya. Begitu. Memang tuan-tuan ya, kalau dia ada ujian sikit ya. Siapa yang pergi mula-mula dengan orang yang pergi akhir, cuba bayang ya. Orang yang pergi mula-mula, lepas 2 hari selesai haji, dia balik. Yang kita pula 2 hari nak haji baru sampai, bermakna kita 5 hari, kita ada 35 hari lagi. Kita balik ke hotel sebelah. Dah nak balik ke? Dah nak balik. Dah. Saya ada 35 hari lagi. 35 hari lagi. Lumayan. Apa yang buat ni tu? Duk kerja telefon anak dah lah.
anak tu selamat ke asrama. Jadi baki 35 hari tu banyak perkara-perkara yang boleh dibuat. Kalau katalah kita baca Al-Quran satu hari satu juzuk di Madinah, sehari sejuzuk, berapa hari kata? 30 hari. Satu juzuk lebih kurang 20 muka surat. 20 muka surat. Bermakna kalau setiap lepas solat kita baca 4 muka surat, bermakna subuh 4 muka surat, zuhur 4 muka surat, asar 4 muka surat, maghrib 4 muka surat, isyak 4 muka surat, maka dapatlah satu juzuk. Kalau kita nak baca sekali khatam pagi sampai petang, pengsan lah. Sikit-sikit. Jadi kita pergi Madinah, sampai ke Madinah, lepas maghrib baca sikit, dah tak ada apa-apa dekat sana kan. Umrah 2 minggu kau jadi semayang tau, tak ada apa lain dah. Tak perlu nak risau anak, tak perlu nak risau apa-apa. Allah Ta'ala dah jaga dah yang ada di Malaysia ni. Jadi insyaAllah maka memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kalau betul dapat khatam. Ustaz, yang nak kejar sangat khatam tu kenapa? Kat Malaysia tak boleh. Tuan-tuan, baca dekat Malaysia dengan Masjidil Haram, dengan Masjid Nabawi, beza tak pahala tu? Beza. Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Kalau kita khatam sekali seumpama khatam 100,000 kali, itu belum bulan Ramadan lagi. Kelebihan umrah bulan Ramadan, kelebihan umrah bulan Ramadan. Siapa yang umrah bulan Ramadan seolah-olah melaksanakan haji bersama Rasulullah. Bukan laksanakan haji, laksanakan umrah bersama Rasulullah. Haji ke umrah, minta maaf, itu kelebihan. Bila bulan Ramadan digandakan pahala sehingga 700 kali ganda. Cuba yang 100,000 kali dengan 700, mati timpa pahala je lah kita. Banyak luar pahala. Tapi kalau kerja beramal, kerja kira pahala je, pahala tu boleh tuan-tuan untuk semangat kita. Yang tak boleh, bila dah balik Malaysia, balik Malaysia dah tak sembahyang kat masjid dah. Tak, pahala aku kat sana dah banyak dah. Engkau orang sembahyang kat Malaysia dengan aku 2 minggu umrah, sebulan haji kat sana, kau tak boleh lawan tau. Takkan bila kau lawan. Kau ulang-alik lah masjid kalau ni, takkan sama. Aku kat sana sekali dah 100,000. Kalau orang macam tu namanya sesat. Okey, jadi memperbanyakkan amalan membaca Al-Quran, memperbanyakkan amal soleh seperti tawaf dan solat. Saya pernah buat umrah baru ni, bawa guru sekolah saya tahun lepas 2012, bukan tahun lepas 2012. Saya buat satu slot namanya umrah kasih sayang. Lain macam masa niat umrah kasih sayang tu, ada yang bergaduh suami isteri. Nama umrah pun umrah kasih sayang. Jadi suami isteri bersama. Pasal ni dah pusingan umrah kedua ketiga ni semua dah lahir. Kalau umrah pertama bolehlah guru rombongan lelaki, rombongan perempuan. Ini dah kali ketiga. Saya kata masing-masing siapa suami isteri pegang duduk tawaf bersebelahan dengan isteri, maka doa-doa yang sama. Doa pertama doa untuk ibu bapa, doa kedua untuk kebahagiaan keluarga, macam-macam lah. Apa saja doa. Bukan semestinya tuan-tuan dan tuan diajikan baca doa Bismillah, Allahu Akbar, Wallahul Hamd, Allahu Akbar, kau faham tak? Tak faham. Maka perlu kita buat, kita baca doa dan terjemahan. Pilih kamu. Kalau kita memperbanyakkan amalan dalam tawaf, kita nak ubah, boleh tak? Pusingan pertama subhanallah, pusingan kedua alhamdulillah,
Pusing yang ketiga, Allah Akbar. Keempat, la haula wala quwata illa billahil azim. Kelima, Allahumma salli ala Muhammad. Keenam, astaghfirullahalazim. Ketujuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh tak? Boleh. Tak masalah. Tapi saya pesan, mesti tulis pusingan pertama subhanallah. Nanti kalau main zikir subhanallah, 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 mah dah berapa? Mana tahu? Tak tahu pusingan berapa? Jadi kalau tulis Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, mah pusingan berapa? Sekejap, kelima bang, kelima. Sebab tu kena tulis. Contoh doa tadi, doa pribadi kan, minta bahagiakan suami isteri, minta anak SPM, minta untuk anak tu dapat berjaya, apalah, 7. Tapi tulis doa tu supaya setiap kali doa kita tahu pusingan ke berapa. Sebab tuan-tuan, sangat mustajab doa-doa di sana. Kemudian berzikir macam saya sebut tadi, berzikir. Atau keempat, berselawat. Selawat je. Pusingan pertama selawat, pusingan kedua selawat, pusingan ketiga selawat, pusingan keempat selawat, kelima selawat, keenam selawat, ketujuh selawat. Senang lah. Pusingan pertama macam apa? Selawat lah Ustaz. Kedua selawat lah. Ketiga selawat, keempat selawat juga, kelima selawat, enam selawat, ketujuh selawat. Sekarang saya nak tanya, dah pusingan keberapa? Entah. Dia tak ingat, asyik kerja selawat dia tu, tak ingat pusingan keberapa, pun payah juga. Bila tak ingat, tawar kan, tak ingat berapa jumlah dia, maka dia macam solat. Kalau 4 ke 3, pilih berapa? 3. Kalau 5 ke 4, pilih 4. Kalau pilih 8 ke 7, memang 7 lah. Dia bukan sampai ke 8, 7 kan. Jadi berzikir, berselawat, jauhi perbuatan makruh dan lagha, sia-sia. Ini biasa kalau, tapi memang ada jemaah ini geng-geng lelaki lah. Dia pergi tu kan, dia pergi hari pertama, kedua, ketiga, keempat tak merokok. Okey, hari kelima jumpa dia merokok, terus merokok sampai habis. Masa 3 hari tu dah okey. Masa 3 hari insya-Allah tak ada apa-apa. Dia dia ni merokok je. Kau merokok ada kena apa tak? Tak ada. Aku tiap-tiap kali umrah haji ni aku merokok gitu. Masa tu orang yang merokok pun rasa semangat merokok. Nampak? Jadi berhati-hati, walaupun perbuatan tu makruh, maka kalau boleh ditinggalkan. Biasanya yang kali pertama ni dijaga-jaga tu tau, dia haji tak nak, dia boleh buat, tetapi bila ada orang mula acah dia, tu yang menjadi dia tengok geng-geng minum dekat kafe sarapan tu pagi, tengok ulipati tak ada merokok, okey lah, elok lah tu tak ada merokok. Tiba-tiba turun hotel je, dekat pintu hotel, please kau beli kat mana ni? Tuan-tuan, niat azam. Saya pernah khutbah kat Masjid Amaniyah, saya cerita tajuk dia khutbah fatwa negeri Selangor kata haram. Jadi saya bacalah teks tu. Lepas daripada khutbah semalam Jumaat, saya pergi restoran nak beli nasi untuk makan tengah hari. Sampai restoran semua jemaah campak rokok, dia lari rokok. Kata penjaga, macam buat macam tu nanti aku tak nak datang restoran ni. Biar kita buat kerana Allah Ta'ala, buat kita buat kerana Allah Ta'ala. Okey, kemudian yang keenam, memperbanyakkan beriktikaf dalam masjid. Subuh 3 pukul 4 jemaah kita 3 suku dia dah sampai lah biasa. Kadang subuh 4.30, 4.15, jemaah kita cukup awal datang. Cuma yang kita tak nak, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi datang awal. Ni lelaki lah, terutamanya lelaki. Dekat Malaysia tak datang pula, tu tak nak. Yang istiqamah pun dekat Malaysia pukul 5,
dekat Madinah pukul 5. Kalau subuh dia lambat lah, katalah subuh dia biasa subuh dalam pukul 5, suku dia awal sikit dia tak ada macam kita sampai 6.30, tak ada tapi ada jemaah dia awal betul, hari-hari dia konsisten, tapi bila balik Malaysia dia tak buat. Ini salah dalam kaedah, dalam kaedah dia salah. Biarlah sedikit tetapi istiqamah, memperbanyak iktikaf. Okey, masuk Masjidil Haram dia dua cara. Pertama, solat sunat tahiyatul masjid. Kedua, tawaf tahiyatul masjid. Macam tu. Maksudnya macam mana? Masuk terus ni Kaabah kan, masuk Babu Sofa ke King Abdul Aziz ke, masuk terus tawaf, niat saja aku tawaf tahiyatul bait atau tahiyatul masjid 7, maka duduk. Kalau tak sempat sunat tahiyatul masjid. Tapi di Malaysia kalau tuan-tuan nampak orang tawaf, hati-hati. Lihat contoh tu ada peti derma kan, kat sini peti derma, kat sini peti derma, kat sini peti derma. Hati-hati, dia tawaf tengok ada duit ke tak. Dia pusing sana tengok ada duit, tengok sini ada duit, dia ambil duit tu, dia tawaf juga, tapi tawaf nak mencuri duit, dia nak pancing duit, itu tak betul. Okey, ini hanyalah sebagian adab. Tuan boleh merujuk dengan buku-buku yang lain. Okey, sejarah kewujudan air Zam-Zam. Bismillah sekejap. Ma'u Zamzam liman syariba. Air Zamzam menurut apa yang meminum itu. Contoh ada sakit, apa aja, bukannya mesti untuk nak tubuh badannya. Anak-anak pesa minum air Zamzam, doa, maka ia menurut apa yang diniatkan. Itu kelebihan air Zam-Zam. Kita baca sikit sinonim dengan Siti Hajar dan putrinya Nabi Ismail. Kita dah sentuh tadi. Siti Hajar berlari-lari anak Safa Marwah, 7 kali barulah terpancar bampiran putrinya Ismail. Siti Hajar membina kepungan Zam-Zama agar air terpancar tidak melimpah keluar. Bersempena dengan peristiwa itu ia dinamakan Telaga Zam-Zam. Maknanya kepungan itu namanya Zam-Zam kepungan, maka ia disebut sebagai air Zam-Zam. Okey, di Malaysia nak dapat air Zam-Zam banyak jual kan, dekat restoran-restoran Said pun ada, boleh beli, tak masalah, RM10 ke RM150 ke, kerana kelebihan air Zam-Zam. Sebab sekarang ni orang tak berapa percaya dengan air Zam-Zam, orang tak percaya dengan madu, orang tak percaya dengan yang disebutkan dalam Quran. Quran sebut madu, hadis sebut Zam-Zam, itu dah cukup mustajab lah. Tetapi oleh kerana pakar marketing ni dibuat macam-macam, akhirnya orang minum air Zam-Zam tak rasa apa-apa. Kenapa minum air Zam-Zam tak rasa apa-apa? Sebab keyakinannya telah terhapus. Keyakinan dia terhadap air Zam-Zam, dia lebih yakin dengan air Ginkgo-Cola, apa-apalah yang lain. Boleh minum yang lain tak apa, minum cendawan ke apa, tapi yang utama air Zam-Zam tu sebenarnya.
Ya, air Zam-Zam tu. Kenapa? Keyakinan kita kepada Ta'ala bergantung kepada air Zam-Zam tu. Ya. Jadi air Zam-Zam menjadi amalan utama umat Islam untuk perubatan sepatutnya, bukan yang lain-lain. Tetapi oleh kerana marketing kan bagus sekarang macam-macam, maka dua perkara yang diabaikan oleh Islam, iaitu air Zam-Zam dan juga madu. Madu pula kan, madu pula. Oh ni Ustaz, madu ni bagus Ustaz, ni madu Yaman Ustaz, harganya RM150. Ini kalau minum ni sembuh. Engkau yang kaya mampu lah, orang miskin mampu beli madu macam kau. Orang miskin. Kemudian bila madu ni telah dicampur dengan madu tak asli. Saya senang ni, asalkan ada sedikit madu berasaskan kepada Quran, dicampurlah dengan apa sekalipun, yang penting yakin ia sebagai penyembuh dengan izin Allah Ta'ala. Walaupun madu tu campur ke apa, tapi ada sedikit madu, insya-Allah. Jangan dicampur dengan penyakit udah. Maksudnya apa? Campur dengan kapur kimia, campur dengan gula-gula kimia contoh dia, ya. Jadi orang nak beli madu Yaman RM150, adakah yang menjadikan semua itu madu Yaman? Maknanya orang miskin tak ada hak untuk kesembuhan, ya? Jadi lebih baik disedekahkan udah, berbanding kita nak yang mahal tu kemudian dengan asbab mahal. Jadi itu madu, dan juga yang kedua Zam-Zam. Tuan-tuan kalau di rumah, jangan putus air Zam-Zam, jangan putus madu, insya-Allah. Itu perubatan. Minum batuk ni musim panas kan, minum air Zam-Zam, niat beri kesembuhan. Minum madu, niat kesembuhan, insya-Allah. Sebab air Zam-Zam itu banyak memberikan kebaikan niat. Nak menuntut ilmu pun, sebab tu doa ilman nafi'ah wa rizqan wasan wa shifa'an min kulli da'. Niat dia, ya Allah, berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang murah, dan juga penyembuh bagi segala penyakit. Apa kaitan minum air Zam-Zam dengan ilmu? Apa kaitan? Kerana kebarakahan air Zam-Zam itu ia sebahagian dari mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail. Sebab itu kita kena yakin. Siapa lagi haji ni kena yakin dengan air Zam-Zam. Yakin dengan air Zam-Zam. Siapa sakit, ia minum air Zam-Zam, ya. Tapi ingat, yang menyembuhkan bukan Zam-Zam, tetapi Allah Ta'ala. Kenapa kau minum air Zam-Zam? Kerana ia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dari segi kajian saya kan, saya pernah ada orang jual air, ya. Dia masuk alat tu, yang air yang dijual tu kosong, maknanya tak diisi. Air mineral, dia punya kandungan mineral dia banyak. Bila tiba air Zam-Zam, tuan-tuan, langsung tak boleh ini bermakna dia tak boleh kira berapa banyak isi kandungan yang ada dalam Zam-Zam. Kerana terlalu banyak mineral-mineral yang ada, maka sebab itulah Allah Ta'ala telah mentakdirkan air Zam-Zam itu sebagai liman syariba. Siapa yang meminumnya, maka dia akan mendapat kebaikan demi kebaikan. Tuan-tuan, aku kempen, aku tak jual air Zam-Zam. Kalau lepas ni saya cakap, tuan-tuan, di luar sana saya jual air Zam-Zam, marah aku. Patutlah kempen semacam dia menjual. Aku tak jual. Tuan-tuan belilah mana-mana, tapi saya nak yakinkan pada tuan-tuan, batuk bagi air Zam-Zam, ya. Minum madu, dua perkara yang disebut Al-Quran dan juga hadis sebagai penyembuh, insya-Allah, ya. InsyaAllah kita akan dapat kebaikan. Nak jaga kesihatan sepanjang kita berada di Mekah nanti, okey. Ada soalan boleh tanyakan, ya. Ini adab minum air Zam-Zam. Di antara adabnya ialah menghadap ke arah kiblat. Contoh kita dia sunat lepas tawaf, solat sunat tawaf,
kemudian minum air zam-zam, ya, itu sunat dia. Lepas tawaf, solat sunat tawaf, kemudian minum air zam-zam, itu termasuk dalam sunnah Nabi SAW. Okey, menghadap ke kiblat, membaca bismillah, menggunakan tangan kanan, pegang tangan kanan, minum dalam keadaan tenang dengan 3 kali nafas, iaitu dengan 3 kali teguk, berdoa selepas meminumnya. Doa apa saja, ya, lepas minum, doa, ya. Di sana dia ada air zam-zam sejuk tu bukan dimasukkan ais, tak ada, dilalukan dekat tempat sejuk, macam itulah lebih kurang tu pemanas kan. Jadi ada yang biasa, ada yang sejuk. Kalau katalah tengah panas minum yang sejuk, yakin, ya, jangan minum yang sejuk nanti batuk kata dia kan, ya, yakin ya, dah itu bila sedap kan, minum je insya-Allah, ya. Orang kata kalau balik Mekah tak batuk tak sah, sila buang, ya, skimar, ya. Allah nak bagi batuk, ada kelebihannya. Allah tak bagi batuk, wah, saya balik Mekah ni kali ni tak batuk, ya. Dia tak batuk dan dia angkuh, maka dia sama dengan lambut, ya. Tak batuk, orang lain semua batuk, aku batuk, ya. Jadi yang batuk tu biasa, yang tak batuk maka hendaklah dia tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dia rasa bangga dan angkuh. Okey, itu adab minum air zam-zam. Dekat Malaysia macam tu juga, ya, dekat sana macam tu juga. Selepas minum berdoa, bukan sebelum minum tu baca doa yang Allahumma inna nas'aluka nafa wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da', itu minum. Tapi lepas dia kita hajat apa yang kita nak hajatkan, ya, apa-apa saja. Okey, ini kelebihan air zam-zam, boleh menyembuhkan penyakit, ya. Yang kedua, mengenyangkan dan menambah kekuatan tubuh badan peminumnya, ya. Yang ketiga, menyempurnakan tujuan dan hasrat, ya. Menyempurnakan tujuan dan hasrat peminumnya dengan izin Allah. Yang keempat, tidak akan kering sehingga hari kiamat, ya. Yang kelima, air yang telah digunakan untuk membasuh hati dan jantung Rasulullah SAW. Bila pula ni kisah apa ni, membasuh hati dan jantung Rasulullah? Ketika Rasulullah nak Isra, Nabi dibelah dada dan dikeluarkan hati ke jantung, ya, yang dibasuh, hati ke jantung, lepas dia sentuh. Bab niat letaknya di mana? Hati yang mana? Aku tak ajar lagi, ya. Niat ke hati itu mana hati dia ada dua. Hati sama ada tuan-tuan nak sebut you in my liver atau you in my heart. Yang mana? Heart. Okey, heart. Tapi bila sakit heart attack pula, serangan hati. Dia konflik bahasa Melayu ni penuh, ya. Hati bila diterjemah bahasa Inggeris liver, tapi bila nak terjemah balik ke bahasa Melayu, ya, dia pergi ke heart, bila nak patah balik ke Melayu dia pergi jantung. Jadi pening. Jadi mulai hari ini tukar ia jantung. Sebenarnya bukan hati, jantung. Dia sebab hadis ni, dia hadis sains lah. Dalam diri manusia ada seketul daging. Sekiranya baik maka baik laya, sekiranya rosak maka rosak laya. Apa nama organ tu? Tak
jantung. Tukar sekarang jantung. Jadi kalau anak main basikal, kita tak boleh cakap hati-hati. Jantung. Nanti ibu hari ni rasa sangat senang jantung. Tengok semua anak-anak ibu balik tu. Ya. Ayah rasa sakit jantung. Ayah ni kan sakit jantung dengan mak kau. Dia tak apa mak kau ni. Dia nak sebut sakit hati tapi jantung. Sebenarnya tuan, iaitu jantung. Dia jantung. Dia bukan hati. Dah tersalah bahasa. Hadis tu hadis sains tau. Dia sebut organ. Dalam hadis tersebut ala wahyal qalb, maka itulah qalbun. Qalbun dulu pun nasib baik masa saya ceramah Isra Mi'raj, jemaah tak tanya ustaz. Saya nak tanya ustaz, waktu Nabi dibelah dada kan, Nabi dikeluarkan apa? Saya akan jawab hati lah. Tak, sebenarnya bukan hati yang dibersihkan. Apa dia? Jantung. Si baik yang tak tanya aku. Dah jadi ustaz dah. Dah jadi ustaz dah. Rupanya jawapannya ada dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, qalbun artinya jantung. Qalbun terbagi pada dua, qalbun jasmani, qalbun rohani. Jasmani ialah seketul daging yang berbentuk seperti jantung pisang. Apabila dibelah, dalamnya terdapat darah yang pekat berwarna hitam. Itulah jantung. Itu qalbun. Yang qalbun ma'ani pula, rohani, yang merasai. Yang tuan-tuan rasa duduk dalam majlis ilmu ni, ya Allah, walaupun situ tuan, saya tak marah kalau tuan-tuan mengantuk. Waktu ni pun memang waktu tak apa. Tuan-tuan datang, ibu-ibu datang duduk dalam majlis ini pun tetap dapat manfaat dan fadilat je, insyaAllah. Jadi kita duduk sebenarnya kita nak membersihkan jiwa kita. Jiwa kita yang tu yang disebut sebagai qalbun rohani dia. Jadi qalbun jasmaninya iaitu jantung. Okey. Jadi yang Aizan itu telah membasuh jantung Rasulullah. Ya. Jadi sebab itu tuan-tuan niat tu letaknya di jantung, bukan niat letaknya di hati. Niat letaknya di jantung. Bila kita sebut perkataan Allah, kita sebut di jantung, kita akan sebut Allah, Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Rabbul Jalil. Di sini dia tak ada dekat liver ni. Ni liver hati. Kalaulah liver jadi peranan tuan-tuan, katalah ada seorang dia dah derma liver dia separuh. Sebelum tu dia baik, lepas dia derma liver dia, hati dia, lepas dia berubah karakter jadi jahat. Doktor, kenapa saya sekarang jadi jahat? Doktor tanya, Encik pernah derma hati tak? Pernah. Encik lain kali hati-hati. Bahagian yang Encik derma tu bahagian yang baik-baik tu tak? Itu yang tinggal jahat tu jahat tu. Tak ada, dia tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Jantung, liver tak ada kena-mengena. Jantung ni dia perasaan. So tu yang kuat main jantung ni lelaki ke perempuan? Yang kuat main jantung orang perempuan. Sebab tu ada kata-kata berhati-hati dengan firasat orang perempuan. Hati-hati yang ni bahaya ni lelaki ni. Dia dapat tahu kesusahan kita suami, dia rasa. Dia bukan tahu, dia rasa. Allah Ta'ala bagi insting. Kalau kita buat tak betul, dia rasa. Sebab tu bila ada rasa, bila ada rasa, dia ada dua kemungkinan. Ni contoh, bukan ni yang baik-baik ni. Contoh seorang isteri dia baik dan dia diberi rasa Allah Ta'ala, maka dia dipasang. Pertama, dia minta Allah Ta'ala tunjuk apa yang sebenarnya berlaku. Dia minta. Yang kedua, dia pasang penyiasat. Siasat suami dia.
lalu didapati suami dia telah kahwin lagi satu. Adakah dengan menyiasat itu jadi baik ke jadi teruk? Jadi teruk, sebab dia tak reda kerana dia guna akal dia. Tapi dia bila dia minta kepada Allah, ya Allah kau tunjukkanlah. Allah Ta'ala belum nak bagi tunjuk. Kenapa? Sebab kalau ditunjukkan dia jadi lagi haru biru. Tak. Kadang-kadang Allah Ta'ala tunjuk. Bila Allah Ta'ala tunjuk, bermakna Allah Ta'ala pilih dia dan dia mampu untuk menangani situasi tersebut. Okay, saya nak kembali kepada jantung yang kita sebutkan tadi, iaitu jantung mestilah zikir. Tuan-tuan, bila zikir dengan jantung, contoh ya, tuan-tuan sebut macam minggu lepas, ya Allah, sebut ya Allah, astaghfirullahalazim. Dia rasa, sini rasa, mulut pun rasa. Okey, selesai ya, minum air zam-zam, kemudian kita niatkan. Sebab itu tuan-tuan, salah satu caranya juga apabila kita minum air zam-zam, kita niatkan dia bersihkan jantung kita, sebagaimana Rasulullah dibersihkan jantungnya oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ya, kita minum, niatkan air zam-zam itu membersihkan jantung kita daripada perkara-perkara yang negatif, buruk sangka dan sebagainya. Okey. Kemudian kawasan masyair haji, ini perjalanan dia. Dia tak ada tulis berapa kilometer. Saya dah letak saya dia. Kalau tak silap tuan-tuan, lebih kurang dalam 23 km Mekah ke Arafah. Ya, Mekah ke Arafah. Ni ada kawasan perjalanan haji. Okey. Yang bulat-bulat gambar yang tu kita faham dia punya kilometer tu. Okey, Madinah ke Mekah 437 km. Ya, 437 km. Okay. Kemudian Jeddah ke Mekah 75 km. Okay. Madinah ke Bir Ali 10 km. Kemudian Madinah ke Jeddah 414 km. Okay. Kemudian Mekah pula. Ini cerita perjalanannya, 8 hari di Madinah. Kemudian 3 hari di Jeddah. Ni buat apa pula Saya pun tak faham maksud 3 hari di Jeddah. Tapi 18 hingga 23 hari di Mekah itu. Kemudian perjalanan dari Mekah ke Arafah, dia tak tahu berapa kilometer ya. Tapi saya sempat tadi rujuk lebih kurang 21 kilometer, lebih kurang macam tu ya. Kemudian daripada Arafah ke Muzdalifah 8 kilometer. Kemudian Muzdalifah ke Mina 6.9 km. Daripada Mina ke Mekah 7 km. Nak ceritanya, ada jemaah balik jalan kaki daripada Mina ke Mekah 7 km, kan jauh sangat ya, 7 km ya, tak jauh. Ada jemaah berjalan daripada Muzdalifah ke Mina, biasa berjalan ya, ada berjalan okay.
Tapi kalau daripada Mekah ke Arafah, itu jauh. Ya. Inilah perjalanan antara yang kita lakukan. Jadi akan bertolak ke Arafah pada 9 Zulhijjah. 8 Zulhijjah bertolak, kemudian berada di bumi Arafah 9 Zulhijjah. Waktu wukuf ialah bermula terbit matahari sehingga subuh besok dia. Okay. Jadi orang salah faham. Diduduk dekat Arafah, kemudian 8 hari bulan tu sampai Arafah, kemudian malam 9 tu, 8 malam 9 dia qiyamul lail. Lepas zuhur dia tidur. Itu tak betul. Sebab apa? Waktu mustajab Arafah ialah selepas zuhur. Itu waktu wukuf tu. Waktu wukuf, bukan waktu qiyam. Ya. Jadi kalau dia tidur lepas zuhur sampai ke asar, maka dia tidak dapat tempat yang mustajab. Ya. Itu untuk Arafah lah. Kemudian pagi daripada Arafah ke Muzdalifah, ni pengalaman saya pergi haji, bertolak di kurang pukul 3 pagi, kemudian jalan jam di Muzdalifah, bas tu tak berhenti, nak sembahyang subuh kat mana? Maka ramai jemaah haji tak sembahyang. Mas tu saya dah jadi ustaz lah. Saya pun bangun, assalamualaikum tuan-tuan, siapa yang ada wuduk boleh sembahyang atas kursi, siapa yang tak ada wuduk sembahyang hormat waktu. Saya pun sembahyang. Saya tanya kawan-kawan, ustaz, ada yang tak sembahyang? Bukan dia tak nak sembahyang tuan-tuan, dia tak tahu sembahyang. Dosa dia. Bukan tak tahu macam nak sembahyang. Sembahyang macam mana? Nak sembahyang macam mana? Sebab tak kursus. Sebab itu tuan-tuan, dalam solat yang keberapa belas nanti dia ada tentang fardu ain. Biasa bilakah jemaah haji biasa meninggalkan solat waktu pergi baik dalam terbang, tak sembahyang? Waktu daripada Arafah ke Muzdalifah tak sembahyang lagi. Waktu balik daripada Jeddah ke Malaysia tak sembahyang lagi. Sebab 3 waktu jemaah haji tak sembahyang. Ya, maka sebab itu tuan-tuan, kita nak tegakkan rukun Islam yang kelima, jangan sampai kita tinggal rukun Islam yang kedua. Pastikan sembahyang. Ya, sembahyang macam mana keadaannya sekalipun. Sebab sembahyang ni tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Kalau macam orang sembahyang kan, pakai kursi kan. Ni cerita orang sembahyang pakai kursi kan. Dia sembahyang, dia imam takbir, dia terus duduk, kemudian dia takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah liman hamidah, Allahu Akbar. Boleh tak? Tengok keadaan dia. Katalah dia sihat, cuma macam uzur, pakcik sepatutnya sebelum duduk, pakcik berdiri dulu. Waktu takbir orang berdiri, Allahu Akbar, rasa macam goyang baru duduk. Ini tak ada, dia terus duduk. Pakcik tak larat. Pakcik jangan tipu saya. Tiap-tiap pagi nampak pakcik jogging kat Metropolitan 3 kali pusingan. Elok Metropolitan 3 kali. Bila semayang pakai kursi, salah. Tapi kalau memang sama ada dia kalau lutut tak boleh nak bengkok dan sebagainya, maka dia mesti tak boleh dalam keadaan berdiri. Kemudian sekira-kira dia rasa tak larat, barulah dia duduk. Ini kaedah sembahyang dah. Sekarang banyak Ustaz Husni, Zakat semua dah betulkan. Kalau tak dulu sembahyang, dia sembahyang. Nanti waktu melentang jumrah, doktor yang tentukan, bukan kira larat tak larat. Ustaz, tak larat lah, boleh upah tak? Ada duit, orang kaya. Ustaz pula, ustaz ni kan mudah kesian kan? Tu tak?
antara orang yang selalu kena tipu buat rumah ustaz-ustaz. Percaya ni orang. Betul ya. Termasuklah Ustaz Aizal kena tipu buat rumah. Jadi ustaz ni dah kesian. Tak boleh. Pakcik sabar dulu, nanti saya panggil doktor. Doktor, pakcik ni kata tak larat lah nak melontar jumrah. Okey pakcik, cuba pakcik angkat tangan. Okey, cuba pakcik berjalan ke sana. Okey, berjalan ke sana. Okey, berjalan ke sana. Apa rasa pakcik? Tak ada apa-apa. Boleh pun. Nak pergi melontar. Alah, ingatkan nak mengelah tu. Tak boleh. Itu bab dalam nak menentukan melontar tak melontar kena faktor kesihatan. Okey, jadi inilah kawasan perjalanan haji. Mudahnya tuan-tuan, ini kita akan cerita iaitu di Mekah ke Arafah, Arafah Muzdalifah, Muzdalifah Mina, kemudian balik ke Mekah selesai. Okey, itu perjalanan dia. Ini suasana di Masyair. Ada satu yang tertinggal dekat gambar. Tak ada dalam slide ni. Kawasan Masyair. Okey, kawasan Masyair tu sebelum yang bulat tu dan yang atas tu, lambang kebebasan agama Allah meliputi kawasan Arafah, Muzdalifah dan Mina. Pada Arafah yang tempat himpunan pertama dari segi geografinya ialah keluasan 13 km 129 HK ni apa pula boleh faham tak? Kaki persegi ke apa benda. Jarak jauh daripada Mekah lebih kurang 20 km. Muzdalifah tempat singgah berehat waktu malam terletak di antara Arafah dan Mina. Dari Arafah 8 km. Mina tempat himpunan kedua untuk melaksanakan wajib haji iaitu melontar daripada Mekah 7 km. Ya, itu sebut. Cuma di Arafah kesan sejarahnya apa dia? Jabal Rahmah. Ya. Jabal Rahmah tuan, ya, tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Perbuatan menulis nama sebagai tanda kasih sayang itu adalah bid'ah. Ya. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah di kawasan situ, ya Allah, sebagaimana Engkau satukan Adam dan Hawa, satukanlah hatiku dan suami, satukanlah hatiku dan istriku. Ya. Jadi di situ tempat Adam dan Hawa. Jadi tak ada apa, kemudian suasana di Masyair itu gambarnya. Cuba yang tuan, setahun sekali dia guna Arafah ni. Yang memula tu suasana pada Arafah, yang sebelah kanan suasana Muzdalifah, suasana Masyair tu. Penempatan jemaah haji di Mina, suasana Jumrah, tu gambar Jamratul Kubra daripada tingkat atas. Sekarang ada 3 tingkat, senang. Dulu 1 je, sekarang dah 3 tingkat. Kemudian gambar Jamrah baru, yakni 5 tingkat. Masya Allah, tak tahu tuan-tuan sempat ke? 5 tingkat. Daripada 1 jadi 3, kemudian menuju kepada 5. Jadi kisahnya di sini ialah Nabi Ibrahim melontar iblis kerana mengganggu ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya Nabi Ismail. Jadi maka dengan sebab itu dia pun mengambil batu dan dia melontar. Suatu masa melontar tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim, kita bayangkan syaitan dan kita lontar dengan penuh kebencian terhadap syaitan. Dah belum tak apa. Arab punya dahsyat, dia punya semangat kan? Sampai selipar dia ambil dibanding juga. Dah selipar pun mana boleh selipar termasuk selipar tak boleh kan? Dulu kan, saya dengan isteri saya nak masuk, tak boleh, asyik orang tolak. Lama-lama saya duduk kat tepi tu, susahnya nak melontar jumrah. Lama-lama ada seorang pakcik ni, dek dah lontar dah? Belum. Adik baca Fatihah, minta Allah Ta'ala mudahkan urusan.
Siapa baca Fatihah kemudian elok dia datang terus lentah ya. Jadi tuan-tuan, banyakkan bertawasul dan solat hajat ketika melaksanakan ibadah. Minta Allah Ta'ala mudahkan urusan insya-Allah. Okey. Habis dah? Dah? Habis? Minum dah siap? Dah siap dah? Ada soalan? Sebelum tidur. Saya macam ni minggu lepas ada makcik Ustaz, soalan simpan minggu depan. Ada soalan? Terima kasih. Sunat minum air zam-zam sambil berdiri. Hukum khusus untuk minum air zam-zam ya. Jadi mana lebih afdal, berdiri ataupun duduk? Afdal berdiri. Terima kasih ya. Maka sunat minum air zam-zam, minum air zam-zam sahaja ya, ibadah sebab itu menghadap ke kiblat dan kita minum ya, sunat. Tapi adapun minum lain ya, maka tidak sayugia terhadapnya minum. Dan kemudian tangan kanan. Allah. Okey, bagus. Soalan lain? Jadi kalau tak ada soalan lain, minggu depan tajuk dia apa ya? Ini dah termasuk dalam bab haji ya. Kelebihan haji ya, manfaat dunia dan manfaat ukhrawi, doa mohon haji yang mabrur. Kita termasuk dalam ilmu lah. Yang 2 minggu ni just untuk falsafah, lebih kepada falsafah. Okay. Kalau tak ada apa-apa, kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagimu wahai Allah, menyentuh hati ini untuk merasai kemanisan ini melaksanakan kefardan haji wahai Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami tekad, kami berazam dengan sebenar-benar azam. Kami sedar dalam keadaan usia kami semakin meningkat, dalam keadaan umur kami yang tidak pasti bilakah kami akan pergi meninggalkan dunia ini wahai Allah. Lantaran itu tersentuh hati ini dengan keazaman yang kuat agar kami dapat melaksanakan haji wahai Allah. Harapan kami, izinkanlah kami sebelum kami menutup mata wahai Allah, untuk kami melaksanakan ibadah haji wahai Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, sesungguhnya ibadah perjalanan haji itu adalah ibadah penyucian diri. Kami tidak mahu kami pergi dalam keadaan jiwa kami kotor. Lantaran itu, dalam rasa rendah diri, dalam keadaan kami berdosa wahai Allah, kami sedar dosa kami banyak. Kadang-kadang kami hidup dan lalai dalam melaksanakan perintah-Mu. Kadang-kadang kami sibuk dengan isteri dan anak-anak. Dalam waktu yang sama kami mempunyai ibu dan ayah yang semakin di mana usia. Kadang-kadang kami lupa untuk menghubungi dan bertanya khabar mereka wahai Allah. Dalam keadaan isteri kami yang baik,
isteri kami yang setia kadang-kadang kami tidak memberi kasih sayang padanya, wahai Allah. Dalam keadaan suami yang amanah menjaga kami, kadang-kadang kami tak laksanakan tanggungjawab sebagai isteri, wahai Allah, sebagai ibu dan ayah. Kadang-kadang kami terluka untuk memastikan anak-anak kami solat 5 kali sehari semalam, wahai Allah. Dosa kami terhadap adik-beradik kami, bahkan mereka telah pergi dahulu dari kami, wahai Allah. Dosa kami terhadap jiran, dosa kami terhadap teman-teman kerja kami, dosa kami sesama umat Islam, wahai Allah. Kalau dihitung-hitung, rasa-rasa kami tidak layak untuk hadir ke Masjidil Haram menghadap-Mu, wahai Allah. Tapi kami tekad kena azab. Kami ingin membersihkan hati dan jiwa kami, walaupun bahawa kami terasa berat yang kami tanggung dosa-dosa ini, wahai Allah. Kami mohon ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Kami ingin sangat melaksanakan haji dalam keadaan jiwa kami bersih. Ampunkan juga dosa ibu ayah kami, wahai Allah. Berikanlah yang mendidik kami jiwa sentiasa teguh padamu. Kami rindu mereka. Mereka meninggalkan kami. Kami pohon terangi kubur, lapangkan kubur, buka tingkap syurga agar semua berharman masuk ke liang lahat mereka, wahai Allah. Ya Allah, sebagaimana ibu ayah mendidik kami, kami pohon beri kekuatan untuk kami mendidik anak-anak kami, wahai Allah. Ya Allah, sekiranya kami dalam keadaan sakit, Kau sembuhkanlah. Sekiranya kami ada masalah, Kau lepaskanlah. Sekiranya kami dalam proses memohon rayuan untuk menunaikan fardu haji, wahai Allah, kami serahkan padamu. Kami memang berazam, kami ingin sangat pergi, wahai Allah. Kami mohon mudahkan urusan rayuan kami, wahai Allah. Kami bertawasul, kami hadir majlis ilmu ini sebagai tanda kesungguhan untuk kami pergi, wahai Allah. Izinkanlah kami pergi dalam waktu terdekat, wahai Allah. Kami tidak tahu bilakah Kau akan ambil nyawa kami. Biarlah kami mati dalam keadaan kami melaksanakan haji, wahai Allah, kesempurnaan agama kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kuningkan kami haji yang mabrurah, kuningkan kami sa'i yang diterima. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan apa yang mau kita buat ini minggu depan, mohon ampun dan maaf. Sama-sama kita berdoa, kita doakan kawan-kawan kita. Kalau tuan-tuan memang kategori memang dapat, jangan lokit untuk mendoakan kawan-kawan kita, ya. Kalau kita kategori menunggu, standby tahun lepas, mungkin tahun ini confirm, jangan lupa doakan pada kawan kita. Kalau kita tahu kawan kita memang dapat tahun ini, jangan lupa ucap tahniah kat dia. Walaupun kita belum dapat, tahniah dapat pergi. Bila kita ucap tahniah, dia akan doakan kita dapat pergi sama-sama, ya. Jadi selalulah bermunajat pada Allah, mohon supaya Allah berkesempatan pergi. Mohon pada maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput minum di belakang.